Testing, testing. Satu, dua, tiga. Dah ada ke belum? Siapa tak ada lagi ni? Ke ada orang kongsi device? Assalamualaikum sir. Saya Syuhada dengan Alia share device. Waalaikumsalam. So, dah cukup lah Ke lagi seorang tak ada? Sir, saya Ya. dengan Dani share device. Dani, okey. So, dah cukup lah maksudnya. 23, 3, 21. Alright. Kelas korang apa? 20? Lagi seorang siapa Dani share device. Yang tadi siapa? Perempuan tu lagi? Syu dengan Alia. So, dah 3 orang. 3 orang baru. Lagi seorang siapa tak ada ni?
Lagi seorang. Siapa lagi seorang? Tak ada. Kartik Kartik lah ni ke? Kartik lah ni kan? Mana ada se? Tak ada ya? Kelas lain sorry. So, siapa lagi seorang Sekarang ada 17 campur 3 orang yang kongsi tadi tu baru 20. Lagi seorang siapa? Cepat, siapa ketua? Siapa seorang ni? Siapa? Siapa? Lagi satu. Sekejap saya tengah cari. Mencari. Siapa seorang lagi? Korang dah makan ke? Mesti belum kan? Dah cukup dah. Okay, dah cukup 19. Tapi siapa yang baru masuk? Apa tiba-tiba dia naik jadi 19? Afiq Aikal. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Semuanya siap-siap belaka. Okay, so hari ni kita nak sambung lagi chapter 10. Mungkin habis, mungkin tak habis. Okay, tengoklah kita boleh pergi berapa jauh. Alright. Korang nak makan belum? Belum? Belum. Tengah makan. Tengah makan? Makan roti je. Roti jer tu apa? Gardenia? Gardenia nak dimakan begitu saja. Alright. So today we continue 10.4 application of standing wave. Apa kegunaan kita belajar standing wave ni? Okay. So kegunaan dia adalah yang pertama. Okay. So kat sini ada A, B and C okay. So tajuk ni dia agak you kena tengok betul-betul, dia agak detail sikit. Okay. Tengok kat sini macam simple je. Okay. So yang pertama adalah vibrational modes on a string fixed at both end. Maksudnya ada tali, kedua-duanya fix dekat end dia. Okay. Contohnya apa? Contohnya macam tali gitar. Kan? Tali gitar. Okay. So bila you petik tali gitar, dia akan vibrate lah, betul tak? Bila dia vibrate, bentuk dia macam ni lah. Okay. So bila dia vibrate, okay, dia akan menghasilkan wave. So wave tu akan bergerak daripada hujung tali pergi sampailah ke hujung tali sana. Bila dia sampai hujung sana, dia akan patah balik. Sebab apa? Sebab dia fix, dia ikat kat sini. Dia akan patah balik. Sama lah macam kita pegang tali kan. Pegang tali, kita buat dengan tangan tu kan, dia akan patah balik. Okay. So bila dia patah balik, dia akan bertembung. Okay. Dia akan bertembung dengan tali yang wave yang datang tadi. So bila dia bertembung, dia akan menghasilkan standing wave. Okay. Dia akan menghasilkan standing wave. Okay. Berlaku superposition. Alright. So ini dia punya gambaran. Ini adalah gambaran bila you petik tali gitar ataupun petik tali. So dia akan menghasilkan teng. Ini satu, kita panggil dia satu loop. Okay, one loop. Macam ni satu loop. Okay, from figure 10.14, both end of the string has a note and the middle of string has an empty note. Okay, so kalau tengok kat sini kosong, dekat tengah dia mesti jadi empty note.
Okay. So, ingat node ni adalah dekat dia kosong, antinode dekat dia maksimum. Okay. So, the string form one segment ataupun kita panggil dia loop. Okay. So, ni kita panggil dia loop mode. Okay. So, ni adalah asas, mode asas ataupun fundamental mode. Also known as first harmonic mode. Okay. So, first harmonic mode samalah dengan fundamental mode. Okay. So, you kena tengok betul-betul istilah yang dia guna tu fundamental ataupun harmonic. Sebab harmonic dia boleh lebih daripada satu lah. Okay. So, mode ni pun sama juga. Okay, so kalau dia cakap first harmonic refer kepada fundamental mode. Fundamental mode maksudnya satu loop sahaja. Okay, frequency of the fundamental mode is called fundamental frequency. Okay, frekuensi untuk mode ni namanya fundamental frequency. Simbol dia adalah F0. F0 tu maksudnya not tu refer for fundamental lah. Okay, basic F0. Kosong tu not maksudnya The stationary wave on the string force the air vibrate and produce a sound wave in the air. Okay, wave tali itu bergerak menyebabkan udara di sekeliling tali itu akan bergetar. Getaran udara itulah yang menghasilkan bunyi. Okay, siapa pandai main gitar kat sini? Ada tak? Siapa main alat muzik? Tak ada ke? Tak ada anak seni kelas korang? Saya tahu petik gitar. Bunyinya tak tahu lagi lah. Tak tahu bunyi macam mana lah. If the string vibrating in the fundamental mode, hence the sound wave produced in the fundamental tone. Okay, therefore, fundamental frequency of the sound wave will be equal to fundamental frequency of string vibration. Okay, so ni tak ada benda sangat lah. Benda yang sama je lah dia cakap. Right, so yang kita nak kena bagi perhatian adalah pada table ni. Okay, so ni adalah fundamental mode. Fundamental mode bersamaan dengan first harmonic. Okay, bentuknya macam ni. Maksudnya dia ada node, antinode dan juga node. Lagi satu dekat ujung. Okay, so ni dia punya panjang tali L, length of the string. Okay, so length of the string ni untuk fundamental mode dia hanya menghasilkan separuh wavelength. Betul tak? Ni hanyalah separuh lambda. Kan? So kita buat equation dia satu length bersamaan dengan separuh lambda sahaja. Okay, jadi lambda bersamaan dengan 2 darab dengan length. Okay, kalau length dia tu 2 meter, 2 darab 2 lah. Okay, kalau length tu 1 meter, 2 darab 1. Okay, daripada lambda kita boleh cari frekuensi. Okay, so frekuensi sama, dapatkan equation frekuensi, kita derive daripada equation velocity. Velocity equal to F lambda. Okay, so F equal to velocity over lambda. Alright, F equal to velocity over lambda. Velocity pula also equal to sert T over mu. Okay, T ni adalah tension of the string. Betul ke? Okay, aku salah pula kan? Pastinya tension lah. Takkan period ni. Sekejap nak confirmkan. T itu adalah, betul lah tension T adalah tension. Okay, T ni adalah tension of the string. Mu dekat sini bukan 10 cos negatif 6 ni bukan micro Mu dekat sini adalah mass per unit length. Jadi tak tulis kat situ, you kena tulis. Mu is equal to mass over length, M over L. Okay, mu ni adalah M over L. Mass of the string bahagi dengan L. Itu dia punya mu. Alright, so V ni dia sub masuk dalam equation ni. So dia dapatlah equation dia F sama dengan V over V over lambda kan. So V dia adalah sert T over mu. Lambda dia berapa? Lambda dia lambda dia sama dengan 2L. Okay, so kalau V over mu you akan dapat 1 over 2L sert T over mu. Boleh follow tak? Boleh follow tak? Tak boleh, saya nak tulis lagi sekali. Apa yang tak nampak mana datang equation tu? Apa?
Boleh juga sir. Boleh juga. Tulis. Boleh ke tak boleh? Boleh. Okay, V sama dengan F lambda. Tadi kita dah kira dia punya L tu menghasilkan separuh lambda. Jadi lambda dia bersamaan dengan 2L. Okay. So kita nak cari equation for F. F naught. F naught sama dengan V over lambda lah. Lambda pergi sana kan. Okay, sekarang V. V sama dengan sert T over mu. Mu dekat sini adalah M over L. Okay. Banyak lah. Okay. So V ni dia sub kat dalam ni. So you akan dapat sert T over mu over lambda. Lambda berapa? Lambda 2L. Okay. So ni lah equation dia. Boleh nak tulis bagi nampak cantik sikit. Dia bawa mamak ni pergi tepi. Jadi 1 over 2L. Yang ni darab dengan sert T over mu. Lepas tu dah dapat equation ni. Okay. Inilah asal-usulnya. Right. So itulah equation untuk fundamental frequency dia. Okay. So ni adalah fundamental frequency lah. Alright. Okay. Kalau string tu vibrate more than once. Okay. Ataupun dia menghasilkan first overtone. Okay. Nampak tak dia menghasilkan gambar ni geram pula aku. Okay. Dia menghasilkan macam ni. Ting, ting. Okay. L-nya masih sama. L-nya masih sama tapi dia dah jadi apa ni? Dia dah jadi 1 lambda, betul tak? Okay, so ini kita panggil dia first overtone. Ini fundamental overtone. So yang ni adalah first overtone. First overtone dia dah jadi second harmonic. Okay, so fundamental dengan tone ni, sorry, aku dah cakap terbelit-belit dah. Tone dengan harmonik ni dia numbering dia tak sama kosong tone, fundamental tone ni maksudnya kosong tone lah kan. Zero overtone ni bersamaan dengan first harmonic. Tapi first overtone bersamaan dengan second harmonic. Begitulah seterusnya, second overtone bersamaan dengan third harmonic. Okay, so kita nak mudah faham, kita nak tengok apa? Kita nak tengok, kalau kita nak compare loop, bilangan loop dengan ni, kita tengok harmonik lah So first harmonic, 1 loop. Second harmonic, 2 loop. Third harmonic, 3 loop. Okay, so overtone ni you kena tolak 1 lah nanti. Third harmonic bersamaan dengan second overtone. Second harmonic bersamaan dengan 1 overtone. Boleh takat tu okay? Okay sir. Alright, so kalau takat tu okay, baguslah. Okay, so bila dalam soalan you kena tengok betul-betul yang istilah yang diguna tu overtone ke harmonic. Okay, dia boleh confusekan korang kat situ lah. Okay, so kalau you tengok bilangan loop ni refer kepada bilangan harmonik. So kat sini second harmonic so 1 length bersamaan dengan 1 lambda. Okay, ni L dia kan, dia dah menghasilkan 1 lambda. Okay, so lambda dia sama dengan L. So F kat sini pun dah jadi fundamental lah. Kalau tadi fundamental F0, yang ni akan jadi F1. Okay, F1 ni refer kepada first harmonic. Okay, 1 tu harmonic lah. 1 harmonic pula. 1 ni adalah overtone. F1 ni adalah overtone. F1. Sama dengan V over lambda. Sama juga, V kita adalah sert T over mu, tak berubah. Yang berubah adalah lambda kita lah. Lambda kita adalah L sekarang. Okay, so equation ni, kalau kita compare dengan equation yang atas, dia bersamaan dengan 2 darab dengan F0. Betul tak? Kalau kita ambil 2 darab dengan equation ni, 2 darab nilai ni, kita akan dapat apa? 2 bahagi 2, cancel lah. Dia akan jadi 1 over L. 1 over L sama lah macam F1. Betul tak? That means F1 sama dengan 2 F0. Benda yang sama juga, kalau you teruskan, you akan nampak pattern yang sama. F2 akan dapat 3 F0. F3 akan dapat 4 F0. Gitulah seterusnya. Okay. Kalau kita nak tengok in detail, macam ni lah. Kalau third harmonic, maksudnya ada 3. 3 ni maksudnya 1L ni bersamaan dengan berapa? 1 lambda setengah kan? 1 lambda setengah tu 3 over 2 lah. 3 over 2 lambda. So lambda dia
2L over 3. So bila sub, you akan dapat macam ni lah. So tu relationship antara daripada lambda dari frekuensi pada frekuensi. F ni semua akan boleh dikaitkan dengan fundamental frekuensi. F1 sama dengan 2F0, F2 sama dengan 3F0 dan begitulah seterusnya. So bila dia ada pattern macam ni, dia boleh summarize lah. Dia buat satu formula F bersamaan dengan N bahagi dengan 2L darab dengan sert T over mu. N ni apa? N ni adalah number of what? Number of segment ataupun number of harmonic. Okay. Kalau the third harmonic, N tu 3 lah. Kalau apa? Kalau nak sebut apa pening dah aku. Kalau fifth harmonic, N dia 5 lah. 5 per 2L. Sir, Okay? Ya. nak tanya overtone tu macam mana? Overtone tu apa? Overtone tu alamak susahnya nak jawab soalan kau tu. Overtone tu dia merujuk kepada macam mana nak cakap ayat yang rasmi dia aku pun tak tahu. Cuma dia namakan lah, kalau satu segmen tu dia namakan itu adalah fundamental tone. Kalau menghasilkan dua segmen macam ni, dia dah jadi first overtone. So dia macam istilah music lah sebenarnya, kita namakan dia. Vibration tu kalau dia ada 2 loop, dia dah jadi one tone. Dah jadi 3 loop, dia dah jadi 2 tone. Tone kedua, tone ketiga, tone keempat. Sebab tu lah bila kita main, contoh kita main gitar kan, kita kena setting tali tu. Kita nak control vibration ni lah. Bila kita control vibration ni, dia akan menghasilkan bunyi yang berlainan. Bila kita petik, dia akan menghasilkan bentuk gelombang yang lain-lain. Ada yang gelombangnya laju, bergantung kepada tension. Nampak tak? Sebab tu dekat situ ada tension dia. Lepas tu dia ada pula mu. Mu adalah mass per unit length. Maksudnya berat, size tali itu main peranan juga. Sebab dia akan mempengaruhi berat, mempengaruhi mass. Okay. So ni music je lah. Tone, kalau dia tanya tone tu apa, saya nak jawab pun saya tak tahu. Okay. So cuma dia guna istilah tu untuk vibration yang terjadi tu lah. Sebab kita nak tengok kat sini dia punya sound wave tu. Okay ke? Hello? Okay ke tak? Tak faham? Macam mana nak cakap? Dia benda baru pada korang kan? For now, kita just terima tone tu adalah nama dia. Bila jadi satu loop, kita namakan dia basic tone. Bila ada 2 loop, kita namakan dia satu tone. Bila ada 3 loop, 2 tone. Macam tu. Okay. Dia nak kata faham pun aku pun tak pernah faham sangat nak ceritakan, tapi dia just situasi tu dinamakan dengan benda tu. Macam itulah. Okay. So all harmonic are allowed in vibrational mode of a string fixed at both ends. The expression above valid if the length of the string is constant. Okay, length dia mesti constant lah. Tak boleh lah yang ni panjang lain, yang ni panjang lain. Okay, if the string is plugged in the middle, kalau you petik tali tu dekat tengah-tengah dia, the first harmonic mode, third harmonic mode, fifth harmonic mode and odd harmonic mode of stationary wave will appear. Okay, maksudnya kalau you petik tengah-tengah, dia akan menghasilkan first harmonic macam ni lah, first harmonic. Lepas tu, dia akan menghasilkan third harmonic. Lepas tu, fifth harmonic. Dia akan langkau, dia tak akan ikut 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan dekat, kalau you petik dekat tengah, dia akan menghasilkan yang odd number sahaja. Odd harmonic. Okay. Maksudnya starting kat sini, 1, lepas tu 3, lepas tu 5, lepas tu 7 dan seterusnya. Okay. If the string is plucked 1/4 of the way along from fixed end, the second harmonic mode of stationary will appear. Okay, kalau you petik tu jaraknya adalah satu suku. Maksudnya you petik somewhere around here lah, bukan dekat tengah. Okay, dia akan menghasilkan second harmonic.
if the string is plugged 1/8 of the wave from a fixed end, the fourth harmonic mode of stationary wave will appear. Kalau you petik 1/8, ia akan menghasilkan fourth harmonic. Okay, example of vibrational modes in a string fixed at both end for musical instrument adalah piano, violin dan juga gitar. Okay, gitar ni kita nampak lah tali dia kan. Violin pun sama juga, kita nampak tali dia. Yang kita tak nampak apa? Piano Piano tekan-tekan dengan tangan kan. Tapi kalau you angkat betul saya. You angkat apa nama? Bahagian dalam piano tu you akan nampak tali lah sebenarnya Bila you petik, you tekan jari you tu, Dalam tu sebenarnya you petik tali lah. Okay. Dekat dalam tu ada tali dia. Alright. So ini untuk string. Ini baru string Ni string. Sound wave in string. Kita tengok contoh dia. A stretch wire of length 80 cm. So L 80 cm. Mass 15 gram. Okay. So dia bagi mass. Vibrate transversely. Okay. Maksudnya dia menghasilkan progressive wave lah. Okay. The wave travel along the wire at speed 220. So ni adalah velocity. Two antinodes can be found in the stationary wave form in between the two fixed end of the wire. Okay. Soalan dia adalah sketch and label the waveform of the stationary wave. Okay. So dia cakap kat dalam bila dia petik tu dia menghasilkan dua antinode. So macam mana rupa gerak tali yang ada dua antinode vibrate? Okay. So dia dua antinode macam ni lah. Ada 3 note, 1, 2, 3. Antinode dia ada 2. Ni 1, ni 1. Macam ni lah rupa talinya. Jaraknya 0.8 meter. Right? Kalau contoh macam ni, ni ada berapa antinode? 1, 2, 3 antinode. Okay? Ni 3 antinode. Kalau 2 antinode macam ni lah. Soalan yang kedua, determine the wavelength of the progressive wave which move along the wire. Cari lambda dia. Okay, so kita tengok kat sini. L dia bersamaan dengan 0.8. Betul? So ni ada berapa lambda? Ada 1. 1 lambda. 2? 1 ke 2? 1. 1 sahaja. Atas bawah tu kan Putus-putus lah suara kau. Aku tak dengar. kan ada lain putus-putus tu. Ya, aku ke Dani yang teruk punya line internet ni? Dani sir, saya pun Dani. Dani, suara kau clear je. Saya punya line. Tak menipu, Dani kau punya line teruk. Orang lain punya okey je aku dengar. Ke memang suara kau putus-putus? Okay. Orang lain okey ke? So ni satu loop. Satu loop pula. 1 lambda sahaja. 2 loop ni 1 lambda sahaja. So 1 lambda bersamaan dengan length. Length ni 0.8. So lambda 0.8 je lah. Lambda sama dengan 0.8 meter. Settle lah. Senang kan? Lepas tu determine the frequency of the vibration of the wire. Dan ni tak boleh cakap lagi. Tak sampai-sampai lagi. So kita nak cari frekuensi. Okay, kita dah ada velocity. Velocity sama dengan F lambda. Okay, lambda kita dah ada. Velocity dia dah bagi. Velocity dia 220. Okay, kita nak cari frekuensi. Settle lah. Kan? Dapatlah frekuensi dia 275 Hz. Lepas tu, cari tension in the wire. Okay, nak cari tension nak guna apa? Tension cari kena guna ni lah. Velocity sama dengan sert T over mu. Kita nak cari tension. So sert bawa pergi belah sana kita akan dapat apa? V square. Lepas tu darab dengan mu. Okay. V ada tak? V ada 220. Mu ada tak? Mu bersamaan dengan mass over length. Okay. Mu is mass per unit length. Okay. Sebab tu dia bagi mass kat tadi. So mass dia millimeter ke gram gram. Tukar ke kilogram, darab 10⁻3. Length dia 0.8. So dapatlah mu dia. Jadi nak kira tu, masukkan je lah value tu. Maka dapatlah
tension dia 910 Newton. Okay. Is that clear? Yes, sir. Jelas. Okay, so itu string. String ni agak simple lah. Okay, yang tak berapa nak simple ni adalah air column. Air column ni dia ada dua jenis. Okay, dua jenis. Okay, air column ni maksudnya ruang, ada satu ruang udara ruang udara. Contohnya pipe. Okay, pipe kan. Pipe kan kalau kita tiup kan bunyi. Okay. So bunyi dia tu tengok juga. Pipe itu ada dua jenis. Satu pipe yang hujungnya tutup. Hujung belah sini terbuka. Lagi satu pipe, dua-dua terbuka. Tak ada tutup. Okay. Open. Both end open. Lagi satu end tertutup, satu end open. Okay. So kita nak tengok dua jenis ni. Dia akan menghasilkan gelombang yang berlainan. Alright. So, untuk yang one end close. Maksudnya ada bunyi masuk kan, dia letak apa nama? Allah lupa, fork kan. Dia ketuk fork tu vibrate kan, menghasilkan bunyi, betul tak? Peng, dengung kan. So bunyi tu gelombang sound wave. Sound wave tu akan masuk ke dalam pipe, pergi sampai hujung. Sampai hujung dia akan reflected. Peng. Okay, dia reflected, dia akan menghasilkan stationary wave. Okay, so macam mana rupa wave yang terbentuk dekat dalam tu? Okay, so paling basic bentuk wave yang terbentuk adalah macam ni. Okay, dekat open end dekat open end ni mesti akan menghasilkan antinode. Dia mesti terbuka. Dia mesti duduk dekat atas. Dia tak boleh duduk sini dia mesti duduk dekat atas. Okay, dekat close end pula dia mesti jadi nodes. Dia tak boleh jadi antinodes. Dia mesti jadi nodes. Okay, so paling basic dia akan jadi macam ni. So kalau macam ni you tengok, so ni adalah length of the pipe. Okay, length of the pipe. So kalau macam ni, berapa lambda ni? Ni berapa lambda ni? Daripada node ke antinode, berapa lambda? Suku, betul. Okay, so maksudnya kalau kita nak buat equation, apa equation dia? L equal to Lambda over 4. yes, L equal to lambda over 4. Okay, so inilah dia punya fundamental untuk one end close. Okay, so baru kita baca ayat skema dia. When the frequency of the tuning fork coincide with the fundamental frequency of the air column, resonance take place. A sound of high intensity is produced at this frequency. Table show the harmonic series in N column with one L. Okay, nama lain dia adalah closed pipe. Okay, maksudnya pipe yang tertutup. Tapi dia mestilah satu je tutup. Tak bolehlah tutup dua-dua. Okay, so ini dipanggil fundamental overtone dia. Okay, so fundamental overtone, first harmonic. Okay, so kita tengok dekat equation dia, nampak tak? L sama dengan lambda over 4, jadi lambda equal to 4L. Kita nak buat equation untuk frekuensi. Frekuensi dia akan jadi apa? Equation dia V sama dengan F lambda. F sama dengan V over lambda. Lambda sama dengan berapa? Lambda dia sama dengan 4L. So F equal to V over 4L. Okay, so dia akan bezalah dengan string tadi, betul tak? So bila nak jawab soalan, you kena tengoklah case by case. Kalau string, equation L dia lain. Kalau lambda, kalau pipe, tengok pula close pipe ke open pipe. Kalau close pipe, fundamental dia macam ni lah. Okay, kalau dia menghasilkan first overtone. Okay, kalau first overtone pula macam mana? First overtone, dia kena tambah lagi lah. Kan, dia kena panjang sikit. Kena lebih daripada ni lah. Tapi walaupun lebih daripada ni, dia tetap kena follow rule ni. Dekat open end, mesti antinodes.
dia tak boleh notes. Dia mesti anti-notes. Dia mesti duduk dekat bawah ataupun duduk dekat atas. Okay. Dekat close end, dia mesti notes. Okay. So, the only possible wave yang terbentuk macam ni lah untuk second. Okay. So, kalau dia extend pun, dia boleh extend banyak ni je. Right. So, sekarang kita tengok dekat sini. First overtone. Okay. First overtone. Tapi dia dah jadi third harmonic. Dia dah tak ada second harmonic. Why? Sebab first harmonic dia macam ni. Maksudnya, satu harmonic dia suku. Kan? Satu harmonic dia suku. Lepas tu, ni ada berapa? Ni satu harmonic, ni dua harmonic, ini tiga harmonic. So, dia tak ada second harmonic. Dia terus third harmonic. Tapi, overtone masih naik macam biasa. Fundamental overtone, first overtone, second overtone. Harmonic dia dah langkau. Dia dah jadi negatif. Dia dah ambil yang odd value only. Boleh. Boleh nampak beza dia? Okey. So, sekarang kat sini L dia masih sama. So, kat sini berapa? Berapa lambda dia? Ni berapa lambda? Dah satu lambda belum? Yes, 3/4 3 suku baru. Belum sampai satu lambda. Satu lambda mesti kat sini kan? So, L bersamaan dengan 3/4 lambda. Okay, lambda sama dengan 4L/3. So, subkan dalam equation you akan dapat apa? 3V/4L. Okay, sama juga bila you buat apa nama ni, you tengok balik, compare dengan equation atas ni, maksudnya you dah darab 3 sahaja. Okay, so F1 equal to 3 darab, dia ikut bilangan harmonik. Harmonik dia 3 darab F0. Okay, samalah juga dengan kalau dia lebih daripada ni, dia sambung lagi kan. Sambung lagi pun dia akan masih ikut rule yang sama. Open end mesti dekat antinodes, close end mesti dekat nodes. Okay, so dia akan menghasilkan berapa banyak lambda ni? Satu suku. Okay, so dia satu suku bersamaan dengan 5/4 lambda. Okay, so dekat sini dia ada fifth harmonic. Dia dah tak ada fourth. Okay, so ni 1, 2, 3, 4, 5. Terus 5 harmonic. Tapi masih second overtone. Alright. So, equation dia pun sama juga. F2 terus 5 darab dengan fundamental frequency. So, dia simplifykan benda tu. Equation dia bersamaan dengan F equal to NV/4L. N ni adalah bilangan harmonik. Okay. N tu pula hanyalah odd number sahaja. 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kita boleh simplifykan dia. F sama dengan N darab dengan fundamental frequency. Okay, fundamental dia yang ni lah, V/4L. Is that clear? Okay, contoh alat yang guna macam ni adalah flute dan juga recorder. Okay, seruling seruling kan. Dia ada open end, dia ada open dan dia ada close. Okay, YouTube. Bahagian YouTube tu open lah. Tapi scrolling tu dia, ya ke? Entahlah, kat mana aku berconfuse lah. Okay, jenis yang kedua adalah open pipe. Open pipe maksudnya both end akan open. Okay, so kalau you teng kat sini dia masuk, lepas tu dia patah balik. Alright. Tuning fork. Sedap je aku panggil dia fork. Tuning fork. Okay. So, dia akan ikut rule yang hampir sama macam tadi juga. Cuma dia tak ada close kan. Bila dia tak ada close, dua-dua open. Bila dua-dua open, yang open tu mesti anti-node. Tak boleh node. So, the fundamental akan jadi macam ni lah. Paling basic, inilah yang akan jadi. Inilah bentuknya. Okay. Jadi, bentuknya begini. First harmonic ataupun fundamental overtone, dia mesti zup. Berapa lambda ni? Half lambda. Okay.
So L equal to half lambda. Equation dia apa? V equal to F lambda, F equal to V over lambda. So V over 2L. Okay. Kalau you perasan, apa? Kalau ni frekuensi V over 2L. Kalau yang ni V over 4L. Okay. Kalau yang string, dia panjang sikit kan, dia ada 1 over 2L set T over mu. Okay. So semuanya fundamentalnya lain-lain. Okay. Lepas tu dia dah masukkan je lah. Okay, next. First overtone akan jadi second harmonic. Okay. Sebab dia boleh hasilkan second harmonic. Ni satu harmonic, ni satu harmonic. So dia dah jadi dua harmonic. Right? So ni dah persamaan dengan satu lambda. So L equal to lambda. Yang lain tu just masukkan je lah. Okay. Long story short, inilah equationnya. F sama dengan NF0. Masih sama. Okay, all harmonic are allowed in vibrational modes of an air column in open pipe. Example of vibrational mode and air column in open pipe adalah clarinet. Aku pun tak tahu nak beza ni. Apa beza clarinet, flute dengan apa lagi? Clarinet, flute, recorder. Apa beza tiga-tiga tu? Entahlah. Kalau tengok SpongeBob yang si Mamat tu main tu apa? Squidward. Yang Squidward tiup tu apa? Tu clarinet So saya dengar perkataan clarinet daripada SpongeBob tu lah. Waktu lain tak pernah dengar kan. So apa beza dia? Nanti you carilah sendiri, you cerita kat saya. Apa beza clarinet, recorder dengan flute? Kalau serunai apa? Serunai tu clarinet lah kan? Serunai silat tu. Silat tahu silat? Pernah tengok tak orang buat show penuri kahwin? Orang bersilat, lepas tu orang tiup gendang, tiup rebana pula dah, tepuk rebana. Lagi satu, ada tiup serunai tu. Serunai tu saya rasa clarinet kot bahasa Melayu dia. Kod je lah. Okay. Lagi satu benda yang kita kena bagi perhatian adalah end correction. Simbol dia C. End correction ni apa? End correction ni adalah distance from the antinodes in stationary wave to the open end of a pipe. It occurs because the antinode does not form exactly at the open end of the pipe. Okay, macam ni. Macam ni, aku kena lukis. Macam ni Okay, contoh ni open ataupun close pipe kan. Kita cakap kat sini dia mesti menghasilkan antinode kat sini kan. Tapi dia kadang-kadang dia bukan betul-betul kat sini. Kadang-kadang antinode tu hujung sikit. Maksudnya dia ada extra lagi sikit. So ni adalah panjang C tu. Okay. Biasanya kalau soalan dia akan bagi tahulah C nya berapa. Ataupun dia akan anggap C tu tak ada lah. Faham? C tu adalah end correction. Maksudnya dia bukan betul-betul dekat ujung tu. Dia mungkin ada sikit lagi. Okay. Dia bukan exactly dekat open end of the pipe. Okay. Boleh ke semua? Okay, dengar tak? Hello? Boleh. Okay, kita tengok contoh. A tube 80 cm long is closed at one end. So kita kena tahu dulu case dia apa? Case dia adalah closed pipe. Maksudnya satu ruang tutup, satu ruang buka. Resonance occurs and the vibrating air column in the tube produce sound of frequency 1134 Hz. Okay. The fifth overtone. Ni kena tengok betul-betul. Fifth tu overtone. Mode is found in the air column. Okay. Maksudnya waktu dia berlaku frekuensi 1134 tu, itu berlaku ketika fifth overtone. Okay, ignore the end correction. Okay, so you boleh ignore lah. Anggap dia tak ada lah. A. Sketch and label the waveform of the air column. Okay, so benda pertama yang you kena tahu dia adalah fifth overtone. Fifth overtone untuk closed pipe. Macam ni kita nak lukis. So ni closed pipe kan? Satu overtone macam mana? Sorry, fundamental overtone ni macam mana?
suku kan. So ni suku suku. So kalau fifth overtone, maksudnya ini bukan overtone. Bilangan ni refer kepada apa? Ni refer kepada harmonik. Ni refer kepada harmonik. Okay. Tapi ialah dia satu harmonik. One harmonic. Fundamental overtone. Okay. Sekarang dia cakap dia ada fifth overtone. So kalau fifth overtone ada berapa harmonik? Ada berapa harmonik? Okay. You pun okey ha? You rasa ada berapa harmonik? Satu harmonik. Kalau kita confuse, kalau you confuse, you lukis je dulu kasar. Okay, you lukis je dulu, lepas tu baru you bilang. Okay, Okay, you buat macam ni senang sikit. Sebab dia mesti dekat sini kan. Ting. Alamak, besar sangat lah. Nah, cukup sikit lagi. Okay. Ting. Okay, sekarang kita bilang. Okay. Sini satu overtone. Sebab dia mesti open open mesti dekat note je. Dekat antinote saja. Sini satu overtone. Satu harmonik. Satu overtone. Lepas tu sini mesti second overtone. Boleh bayang tak apa saya bayang ni? Maksudnya pipe tu sampai sini. Kalau sampai sini maksudnya kalau pipe tu sampai sini dia fundamental. Fundamental ni kosong Fundamental ni kosong. Lepas tu lepas kosong satu. Okay, maksudnya kalau kita extend pipe tu dia akan sampai sini kan. Kalau kita extend lagi pipe tu mesti sampai sini. Macam tu lah kita sambung 2, 3, 4, 5. Maksudnya pipe tu sampai sini. So kita nak lukis pipe, macam ni lah rupa pipe nya. Dalam tu masih ada macam ni. Boleh follow tak? Orang lain okey tak? Nampak tak apa yang saya ceritakan ni? Ya. Tanya boleh. Tanyalah. Yang satu tu kan dia start daripada bila dia patah balik ke atau dia start daripada awal bunyi tu masuk? Satu tu kira daripada mana pun tak apa, tak kisah, sama je. Tak kisah. You nak kira daripada sini pun okey, 1, 2, 3 okey je. Tak penting pun tu. Janji total dalam dia ada berapa overtone. Okay, so caranya kita kira overtone ni lah. Okay, saya buat lagi sekali So ni fundamental overtone. Sampai sini sampai sini. Sambung sini 1 overtone. Lepas tu 2 overtone. Lepas tu 3 overtone. Lepas tu 4 overtone. 5 overtone. So you punya lukisan daripada sini sampai sini. Okay. Maksudnya ada berapa harmonik? Kalau kita tengok macam ni, dia ada berapa harmonik ni? Macam mana nak kira harmonik? 11 Ni satu harmonik, ni 2 harmonik. Sebab satu harmonik dia suku je. 1 harmonik, 2 harmonik, 3 harmonik, 4 harmonik, 5 harmonik, 6 harmonik, 7 harmonik, 8 harmonik, 9 harmonik, 10 harmonik, 11 harmonik. So fifth overtone bersamaan dengan 11 harmonik. Boleh follow? Boleh tak boleh? Boleh sir. Sebab apa? Sebab untuk open, untuk close part kan dia langkau kan. Dia terus 1, 3, 5, 7, 9. Dia tak ada 2, 4, 6. Sebab tu dia langkau. Sebab tu walaupun kat sini 5, kat sini dah 11. Alright? Oh yeah. Ke oh no? Oh yeah ke oh no? Oh yeah. Oh yeah. Alright. So calculate the speed
of sound in air and the fundamental frequency. Kita nak cari speed dia. So nak cari speed, kena guna V lah. Okay. V sama dengan F lambda. F dah ada ke? F dah ada, dia dah bagi. F dia sama dengan 1134 Hz. Lambda, kita kena cari lambda. Okay, so kita tahu panjang pipe ni. Berapa panjang pipe ni dia bagi? 80 cm. Kita ada L 80 cm. Okay, ada berapa lambda dalam ni? Ada berapa lambda dalam ni? Ni, oops. Oh, dah banyak hijau sekejap. Kalau layan, kalau apa lagi belum? Merah lagi. Okay, ni satu lambda. Ini 2 lambda. Okay. Sini, sampai sini apa? 1,5. Okay. So, so berapa lambda semua? 2, 3/4. 2/3/4 samaan dengan berapa? 2/3/4 bersamaan dengan 4 kali 2, 8, 8 tambah 3, 11. 11/4 lambda. Okay, so L bersamaan dengan 11/4 lambda. Kita nak cari lambda. So lambda sama dengan 4L/11. Betul? L dia 80 cm, tukar ke meter, lepas tu darab, dapatlah lambda dia. Dapat lambda, masukkan dalam equation ni. Maka dapatlah jawapan dia. Lambda dia 0.291 meter. Okay. Sub dalam equation, dapatlah jawapan dia 330 meter per second. Dapat? Boleh tak boleh? Boleh. Okay, lepas tu dia suruh cari fundamental frequency. Cari F0. Okay, nak cari F0, kita pakai equation ni. Frekuensi kelima bersamaan dengan 11 frekuensi not. Okay, sebab ni formula asas dia. F equal to N darab dengan F0. N ni number of harmonic. Harmonic dia jadi 11. So, masuk 11. F yang kita dapat tu, yang kita ada tadi tu 5 kan. F ni overtone. Okay. F dia overtone, N ni harmonic. Okay. So berapa F5 ni? F5 ni 1134 dia bagi kan. 1134 darab equal to 11 F0. So dapatlah F0 dia equal to 103 Hz. Okay. Gitu je lah. Boleh ke tak boleh? Oh, tak payahlah nangis. Okay, so kalau dapat, kita tak ada masa nak sambung lagi. Okay, so you boleh tengok sendiri example yang seterusnya untuk open pipe. Okay, yang banyak songeh apa? Yang banyak songeh ni close pipe je sebenarnya. Okay, sebab dia suku. Bila dia suku dia banyak sikit. Susah sikit nak kira, kena hati-hati sikit. Kalau yang open pipe ni tak susah sangat. Okay, so you boleh tengok sendirilah. Sebab itulah, kalau dulu sekolah menengah kan kita ada buat eksperimen kan. Letak air banyak mana, dalam tiup tu bunyi dia lain-lain kan. Konsep dia sama lah. Apa yang betul? Lepas tu kita kena tengok mana water level yang lagi gempaan tu kan. Entahlah. Ni aku tak buat eksperimen ni dah ni. Aku tengok orang buat je dah ni. Okay. So that's it. So ini adalah dia punya conclusion dia. Dia dah tolong buat nota untuk you. Okay. Dia gabungkan tiga-tiga tu Yang pertama string. Lepas tu close pipe. Lepas tu open pipe. Dia dah buat dah. You boleh tengok lah apa beza dia. Tapi you tak payahlah hafal benar lah ni. You kena faham basic dia. Kalau you hafal, you penat nanti. You kena hafal basic dia. L dengan lambda tu macam mana? Kalau open pipe ni syarat dia apa? Syarat dia dekat open tu mesti anti node. Dekat close mesti node. Kalau open pipe, dua-dua mesti anti node. Itu je faham basic dia. Kalau you dapat fundamental tu, yang lain tu just follow je lah. Okay? So, I think that's a good place to stop. Okay, kita ada lagi satu subtopik je, sikit je lagi untuk 10.5. Kita akan sambung minggu depan. Okay, thank you so much for your attention. Okay, thank you sir. Thank you, I guess I'll see you next week. Thank you sir. Okay, bye-bye. See you. Thank you, Assalamualaikum. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you sir. Thank you, sir. 10 kali thank you, tak keluar-keluar lagi kau.
Yes, sir. Welcome. Everyone is welcome.